الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung kuliah harian kita menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad bercerita mendidik umat di Taman Kisah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muka surat 5. Nabi Adam alaihi salam terlupa. Ini sifat manusia lupa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqa Allahu Adam masaha dhahrahu fasaqata min dhahrihi kullu nasamatin huwa khaliquha min dhurriyyatihi ila yaumil qiyamah wa ja'ala baina 'ainai kulli insanin minhum wabisan min nur ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال ربي كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطها ابنك داود؟ قال فجحد آدم. فجحد آدم آدم فجحدت ذريته ونسي آدم ميم ضمة ونسي آدم
fanasiyat dhurriyyatuhu wa khati'a Adamu faqati'at dhurriyyatuhu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadha hadisun hasanun sahih. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selepas Allah mencipta Nabi Adam, Allah memasukkan roh dalam tubuh Nabi Adam. Allah menyapu belakangnya. Yang ini kita tak boleh nak bayang lah. Kita cuma faham begitu saja. Atau Allah suruh malaikat sapu belakang Nabi, tulang belakang Nabi Adam. Maka gugurlah dari belakangnya semua nyawa. Semua nyawa ni semua ruh yang akan Allah ciptakan dari zuriat Adam hingga ke hari kiamat. Kita tak ada lagi waktu tu. Kita baru ruh, dipanggil alam arwah. Ruh kita keluar daripada belakang Nabi Adam, keluar ruh-ruh anak cucu cicit Nabi Adam alaihi salam. Ramai, bukan sikit, ramai ruh-ruh ni. Allah menjadikan sinaran cahaya berada di antara dua mata setiap insan. Tanilah. Dekat kawasan antara dua mata. Dekat dahi ni lah maksudnya, dekat dahi. Kawasan tu bercahaya. Sinaran cahaya. Ada yang cahaya terang, ada yang malap, ada yang tak ada cahaya. Yang terang itu cahaya iman, nurul iman, terang di sini. Di tempat ni juga tertulisnya ajal kita. Berapa hari bulan, pukul berapa, di mana tempat kita akan menghembuskan nafas terakhir. Ada tulis ini. Di sini juga ada cahaya iman, nurul iman. Terang ke, malak ke, ada sini. Min atharil wudu, kan, kesan ayat wudu. Di akhirat nanti dia akan terbit cahaya. Kawasan ni, muka ni akan keluar cahaya. Sebab tu kita kalau ambil semayang, kita basuh muka, kita basuh dari dahi turun ke bawah. Ayak tu kita letak kat dahi, kita basuh turun ke bawah. Jangan tampak ayak ke muka. Cara dia letak pelan-pelan kat dahi ni, kita gosok, turun ke bawah. Macam tu. Pasal dahi ni dipanggil ashraful a'dha, anggota termulia. Dahi ni. Basuh tangan dulu. Bila kita salat, kita sujud, Allah cukup suka. Pasal kita meletak anggota yang paling mulia kita, dahi, ke tempat sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih fis sujud. Waktu yang paling dekat hamba dengan Tuhannya ialah ketika sujud. Fa'akthiru fihi minad du'a, perbanyakkan berdoa ketika sujud. Dia ada dahi tak kat lantai. Nurul iman, ajal kita, anggota paling mulia, ini sini, kawasan sini. Jadi Allah perlihatkan roh-roh dan Allah perlihatkan juga rupa parah zuriat keturunan Nabi Adam diperlihatkan kepada Nabi Adam. Kemudian Allah memperlihatkan mereka kepada Nabi Adam. Nabi Adam bertanya, wahai Tuhanku, siapakah mereka ini? Dia seorang je. Belum ada Hawa, dia seorang je. Dia tengok muka-muka manusia ni banyak. Siapa ni apa ni? Orang mana? Allah menjawab, itulah zuriatmu. Kemudian Adam melihat seorang lelaki dalam ramai-ramai tu. Macam ada tayangan lah. Macam kita handset ni, kita duk scroll, tolak kan. Jadi muka orang ramai. Nabi Adam pun duk tolak, tengok seorang demi seorang. Dia tolak laju-laju itu. Kemudian dia berhenti tengok dekat seorang lelaki. Dia merenung seorang lelaki. Muka seorang lelaki. Kemudian Nabi Adam macam merenung. Melihat seorang lelaki yang paling bersinar cahaya antara dua matanya. Ada seorang lelaki ni, Nabi Adam berhenti tengok, merenung. Kerana cahaya di antara dua mata, di dahi ni, cahaya dia sangat terang. Nabi Adam pun merenung.
Hebat dia ni, cahaya iman dia ni. Terang. Siapakah lelaki ini? Siapakah gerangan lelaki ini? Adam kagum dengan lelaki itu dan bertanya lagi, siapakah lelaki ini? Allah berfirman, lelaki ini adalah zuriatmu di kalangan umatmu yang terakhir. Namanya Daud. Ni nama Daud, ni Nabi Daud lah. Daud. Nabi Daud. Nabi Muhammad, Nabi Adam terpegun melihat cahaya terang di dahi Nabi Daud AS. Nabi Daud tak ada lagi. Kita semua tak ada lagi. Nabi Muhammad lagi terang lah. Nabi Muhammad, Nabi Adam kenal awal lagi. Nabi Muhammad, Nabi Adam kenal awal lagi. Dia tengok di pokok-pokok, di tiang-tiang, di tiang-tiang aras. Tiang-tiang aras. Semua sekali di pokok-pokok, di pintu-pintu syurga. Ada tertulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada tulis. Tulisan khat yang sangat cantik. Itu Nabi Adam tahu dah. Tanya Allah, La ilaha illallah, ku tahu Muhammad Rasulullah ni siapa? Inilah Nabi akhir zaman. Nabi terakhir namanya Muhammad. Sehingga Nabi Adam nanti bila dia diusir ke syurga, ke dunia, dikeluarkan daripada syurga ke dunia, Nabi Adam berdoa dengan doa yang Allah sendiri ajak, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam baca doa tu, Hawa pun baca doa tu ketika mereka bertemu semula di Arafah. Mereka berdua sama-sama membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pada Arafah ni pada duduk baca. Dan mereka bertawassul, natawassalu ilaika bi Muhammadin Rasulillah. Kami bertawassul kepada engkau dengan nama Muhammad Rasulullah. Kau terimalah taubat kami. Rabbana zalamna anfusana, ni duduk baca, dan dia kata natawassalu ilaika bi Muhammadir Rasulillah. Kami bertawassul dengan nama Muhammad Rasulullah. Allah Ta'ala tanya Nabi Adam, hang tahu mana Muhammad Rasulullah ni? Dia belum wujud lagi ke alam nyata. Belum lagi. Nabi Adam kata, aku melihat di tiang-tiang, di pokok-pokok, di tiang aras semualah ada tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentu orang ni orang yang hebat. Begitu. Jadi yang ni kita cerita Nabi Adam tengok Nabi Daud, cahayanya terang. Kalau Nabi Muhammad lagi terang lah. Nabi Daud ni lambat lagi lah nak wujud Nabi Daud ni. Dia ayah Nabi Sulaiman kan. Sulaiman bin Daud. Dia Nabi, dia juga raja. Dia dua jawatan. Dia raja, dia Nabi. King of David. David lah orang panggil dia, Daud. Dia raja di Palestin. Kerajaan Bani Israel. Dia menjadi raja di situ dan anak dia pun menyambung jadi Raja Sulaiman. Mereka dua beranak ni Nabi, Rasul, Raja. Begitu. Nabi Adam bertanya, wahai Tuhanku, berapa umur yang engkau kurniakan kepada Nabi Daud? Umur Nabi Daud ni berapa? Umur dunia lah. Maknanya Nabi Adam memang tahu dah. Ni cerita ni dalam syurga ni. Dia berbicara dengan Allah dalam syurga. Dia tahu dah satu hari nanti dia akan turun ke dunia. Macam mana cerita pun dia akan turun ke dunia sebagai khalifah. Dan di dunia ada cerita mati. Kalau dalam syurga tak ada cerita mati. Jadi dia tanya Nabi Daud mati umur berapa nanti? Sembang siap-siap dah. Allah berfirman 60 tahun. Umur Nabi Daud tak panjang, 60 tahunnya. Pendek 60 tahun. Nabi Adam berkata, wahai Tuhanku, tambahilah umurnya. 60 tu sikit sangat. Boleh tak kita tambah? Tolong Nabi Adam berdoa kepada Allah, tambahilah umurnya, umur Nabi Daud dengan umurku. Ambil umurku sebanyak 40 tahun. Maksudnya Nabi Adam sedekahkan umurnya sebanyak 40 tahun kepada Nabi Daud. Nabi Daud umur 60. Nabi Adam kata, kalau boleh lah. Kalau boleh, ya Allah, saya nak bagi umur saya 40 tahun kat dia. Supaya dia nanti mati umur 100 tahun, bukan 60 tahun.
60 umur dia, 40 lagi saya nak sedekah, saya nak buat potongan. Potongan dari umur saya nak bagi kat dia. Kalau boleh lah. Macam orang duk buat potongan gaji. Bagus ya, potongan gaji. Masuk terus dalam akaun potongan gaji. Tak bagi tahu pun tak apa, sedekah rahsia namanya. Sedekah apa? Sedekah rahsia. Macam mana Nabi Adam, dia berurusan terus dengan Allah. Dia berurusan dengan Allah. Nabi Daud tak tahu pun. Dia sedekah rahsia. Buat potongan umur. Kita tak ada siapa yang mau buat potongan umur. Kan? Bank-bank pun tak ada menawarkan potongan umur. Yang ada potongan gaji. Boleh buat potongan. Setiap bulan bagi potong. Tanpa perlu bagi tahu tak apa. Sedekah rahsia. Nabi Adam orang pertama yang buat potongan. Dia tak ada duit apa dalam syurga, tak ada duit. Dia buat potongan umur. Subhanallah. Dalam dunia ni orang yang buat potongan umur Nabi Adam alaihissalam. Tak ada orang buat potongan umur. Nak bagi umur dia panjang. Kalau ikut riwayat yang lain dia tanya dulu, ya Tuhanku, umur aku di dunia berapa? Allah bagi tahu umur kamu 1000. Cukup 1000 mati, 1000 tahun. Jadi dia rasa dia banyak umur. Nabi Daud umur sikit, pendek. Apa salahnya aku pemurah? Aku umur panjang, aku bagi sikit dekat dia. Pasal dia ni bagus. Aku sponsor, aku tajar umur, aku bagi 40. Daripada 1000 tu, kalau bagi 40, tak luar pun. Ada lagi 960 tahun kan? 960 tahun. Nabi Daud pula 60, bila dia dapat subsidi, sedekah rahsia daripada Nabi Adam, 60 tambah 40, 100 tahun. Dia meninggal 100 tahun, aku meninggal 960 tahun. Oh, hebat Nabi-Nabi ni. Kita soal umur, kita berkira, kedekut. Kalau tuan-tuan umur panjang, ramai ni 82 orang. Bagilah seorang setahun dekat saya, 82 tahun. Boleh? Pakat potong umur, pakat nak bagi umur. Nabi Adam dia nak bagi pun dia tengok-tengok orang lah. Dia nak bagi, dia tengok-tengok orang. Dia tengok Nabi Daud ni orang bagus, orang baik, orang saleh. Nabi Adam bagi 40 tahun umur dia. Kalau Allah izinkan. Allah izinkan. Allah kata tak apa. Allah bagi. Ni ada 84 orang. Kalau bagi seorang setahun dekat saya, 85 orang. Jadi umur saya pun tak tahu umur apa. Nanti dia akan jadi panjang. Tuan-tuan sedia bagilah. Tapi mana ada orang nak bagi umur. Tak ada lah. Kedekut buat ni. Saya pun kedekut. Saya pun takkan bagi umur saya ke orang. Kita pun tak tahu umur kita berapa kan. Nabi Adam dia pemurah. Dia manusia pertama yang buat potongan. Kalau orang buat potongan gaji semua, dia mencontohi Nabi Adam. Potongan gaji sebulan RM10, RM10. Potongan siap-siap di bank. Dan Nabi Adam, dia tak bagi kat sebarangan orang. Dia tengok Nabi Daud ni ada potensi orang bagus. Bagus tak Nabi Daud? Nabi Muhammad ada cerita Nabi Daud ni bagus. Dia rajin baca kitab Zabur. Semua pahala tu pergi kat Nabi Adam. Nabi Daud baca kitab Zabur dengan suaranya yang merdu. Bila dia baca kitab Zabur ni, burung-burung akan berimpun di atas bumbung istana. Dia raja. Burung berimpun, burung bertasbih. Wasabbih bil ashi wal ibkar. Pagi petang dia akan subhanallah. Pagi petang. Subhanallah dia berapa ribu kali. Pagi petang. Burung, bukit bukau. Yusabbihna ma'ahu. Wat-tayr, burung, bukit, angin menderu, bertasbih bersama-sama Nabi Daud. Macam tu. Suara sedap. Dan Nabi Daud juga, dia baca kitab Zabur. Tadi tasbih. Dia baca kitab Zabur ni sambil-sambil je. Kalau dia nak berangkat, dia raja nak berangkat pergi mana-mana, dia suruhlah pegawai-pegawai dia siapkan kuda. Kuda yang akan, rombongan lah yang akan escort dia, pakat siap kuda, bagi mandi kuda, bersih kuda. Mereka duk buat kerja tu, dia perhati ni pak. Dia pun duk siapkan kuda, macam kita duk bersih kereta, duk cuci kereta, duk vacuum apa semua kan. Dia duk perhati dia pak. Sambil-sambil perhati ni pak tu, dia baca kitab Zabur dia tu, habis khatam dekat dia. Habis khatam. Sambil-sambil je.
Allah berkati waktu dia. Waktu bukan lama pun. Sambil-sambil dia duk monitor, duk tengok pegawai-pegawai dia kerja, siapkan kuda, mandikan kuda, letak tempat duduk apa semua. Duk bubuh tali kuda, tempat letak kaki. Kira duk bersih kuda lah. Duk siap barang, duk susun belakang, duk pack barang. Sambil-sambil tu, Nabi Daud ni kata Nabi Muhammad, Allah berkati waktu dia. Sambil-sambil celah-celah tu, dia baca kitab Zabur. Habis dekat dia. Zabur ni macam Quran juga lah, 30 juzuk. Mungkin tak sampai sejam. Ha? Cuba tuan-tuan pergi basuh kereta. Basuh kereta, lepas tu minta mereka basuh dalam sama. Vacuum apa semua dalam. Tuan-tuan akan duduk di satu kerusi, bangku kan. Menunggu. Sambil menunggu tu, tuan-tuan cuba baca Quran. Habis tak 30 juzuk? Mesti tak habisnya. Sebab kita tak lancar. Nabi Daud ni waktunya sangat berharga. Dia seorang yang sangat dekat dengan Allah. Puasa pun rajin. Hari ni puasa, esok buka. Dia puasa selang. Puasa, tak puasa. Puasa, tak puasa. Puasa, tak puasa. Nabi Muhammad cerita lagi, Nabi Daud ni selain daripada rajin puasa sunat, Nabi Daud juga, puasa sunat dia tu panggil afdalus siyam saumu Daud. Sebaik-baik puasa sunat, puasa macam Nabi Daud. Nabi Muhammad puji. Pahala ni akan pergi dekat Nabi Adam. Pasal Nabi Adam yang pemurah bagi umur kat Nabi Daud. Nabi Daud juga kata Nabi Muhammad, dia rajin semayang malam. Malam itu, setengah malam dia tidur. Katalah 6 jam. 6 jam maknanya 3 jam yang pertama, Nabi Daud akan tidur. Tidur sungguh-sungguh, tidur berkualiti. 3 jam dia tidur. Nisful lail, setengah malam, 3 jam. Kemudian dia akan bangun thuluthah, 1/3 malam, yakni 2 jam dia akan bangun, semayang tahajud, qiyamul lail 2 jam. Lepas 3 jam tidur, 2 jam dia akan semayang dengan Allah. Kemudian wayanamu sudusah, sejam lagi sebelum subuh dia tidur balik. Jadi 3 jam Nabi Daud tidur lepas Isya. Tidur betul-betul. 2 jam dia dengan Allah munajat qiyamul lail. 1 jam dia tidur balik. Sebelum subuh sejam dia tidur balik. Nabi Muhammad kata inilah cara qiyamul lail yang terbaik. Aku pun buat macam tu. 3 jam tidur, 2 jam bangun, 1 jam tidur balik, kemudian subuh bangun balik lah. Kalau kita boleh lah, sejam tidur balik. 3 jam tidur, 2 jam qiyamul lail, sejam tidur balik selama sejam, kemudian bangun untuk solat subuh. Nabi Muhammad meniru cara Nabi Daud, atau Nabi Daud yang tiru cara Nabi Muhammad. Kitab rajin baca, puasa sunat pun buat. Kemudian apa lagi? Qiyamul lail. 3 jam tidur, 2 jam qiyamul lail, sejam tidur, lepas itu subuh tak tidur dah lah sampai ke pagi ni, sampai cerah matahari. Itulah yang terbaik. Kita tak boleh, kita kalau qiyamul lail tidur balik sejam ke sejam, 5-6 jam, ruyuk, tinggal subuh-subuh. Kalau tidur balik ke, tengok jam pukul 5 sampai pukul 6 aku tidur sejam, 5 pagi sampai 6 pagi. Tak tahulah, pukul berapa nak jaga. Pukul 10, pukul 11 baru jaga. Subuh terlepas. Saya lah. Tak boleh nak buat macam Nabi Daud. Nabi Daud juga, dia raja. Dia tak ambil langsung allowance gaji kerajaan. Warak dia. Dia berjimat cermat. Duit kerajaan, dipanggil kerajaan dia. Dia raja. Dia tak ambil sekupang pun. Dia kerja sendiri. Kana ya'kulu min yadihi. Dia makan harta dia sendiri. Usaha titik peluh dia sendiri. Dia jadi raja, dia zuhud, dia tak ambil duit kerajaan. Payah nak cari orang macam ni. Dah pegawai-pegawai dia bayar gaji lah kan. Menteri-menteri dia bayar gaji. Tapi dia sendiri tak ambil gaji. Gaji dia sedekah balik. Gaji dia masuk balik dalam kerajaan. Tak ambil. Habis tu dia hidup macam mana? Kana ya'kulu min amali yadih. Dia makan hasil titik peluh dia. Melayu kata. Arab kata dia makan hasil tangan dia. Apa kepakaran Nabi Daud? Dia haddad, tukang besi. Dia buat baju besi. Baju besi dia cantik. Dia raja, dia buat baju besi. Jadi menteri pertahanan,
Tentera beli baju besi daripada dia. Dia dapat duit. Menteri Pertahanan, tentera, polis ni pun beli baju besi daripada Nabi Daud AS. Wa alanna lahul hadid, kami lembutkan besi di tangan Daud, dia buat baju besi. Ani'mal sabiqat, dia buat baju besi tu, bulatan dia tu seni, cantik-cantik, bulat cantik. Itqan kita panggil. Baju besi dia mendapat pujian. Halus, cantik, design dia tu lawa. Seronok, orang pakai cantik, kemudian orang nak tikam pun tak boleh. Lubang dia tu, bulat-bulat dia tu cantik. Nak abang macam mana tak tahulah. Macam ada orang pandai jadi tukang jahit. Dia jahit baju, dia ada buh logo sikit kan. Orang tengok tu, orang berkenan. Macam kita pergi Mekah lah. Kita pergi Mekah ada banyak jubah. Tapi jubah yang orang selalu berkenan ni, kalau orang lelaki jubah apa? Haramain. Pakai sedap. Kena dengan saiz badan. Teliti, halus, seni. Macam tu. Allah pesan dalam Quran. Wahai Daud, kamu buat bagi elok. Bagi orang puas hati. Kamu buat baju besi. Orang lain pun buat baju besi juga. Tapi buatan dia halus, teliti, cantik. Itu Nabi Daud. Pahala dia sampai kat Nabi Adam. Nabi Adam tengok dia ni berpotensi. Berpotensi. Macam itulah. Ada orang dia fikir dia nak jadi alim payah dah pasal dah berumur dah tua. Dia pergi ke mana-mana madrasah, dia tanya mudir. Tuan mudir, dalam sekolah tuan ni ada tak anak-anak yang cerdik, yang ada potensi nak jadi ulama, nak jadi seorang pendakwah, nak jadi seorang penulis kitab? Ada yang, yalah kita ni sebagai pengetua, kita nampak lah. Kita tak tahulah benda gaib, tapi firasat kita tengok kesungguhan budak ni, kita boleh nampak ada yang berpotensi. Ada yang mai tanya, Ustaz, ada tak anak murid Ustaz? Dia bagi tahu sifat dia, anak murid ni susah, keluarga susah, yuran tertunggak, tapi budak tu ada potensi. Nak buat apa? Saya nak tajar yuran dia, saya bayar setiap bulan. Saya kata ada. Anak orang susah, yuran tertunggak banyak bulan, tapi budak ni, yalah, dia ada potensi dia. Kalaulah tuan sudi bayar yuran untuk dia, nanti dia besar, dia jadi ustaz, dia jadi pendakwah, dia jadi alim. Banyak sumbangan pahala yang kita akan peroleh. Itu. Kita orang cerdik ni dia fikir macam tu. Tapi kalau tak apa boleh mengaji ni, dia malas lah nak tolong kan. Bantu, tolong orang-orang macam ni. Dan murah rezeki pula. Kalau orang betul-betul mengaji, cerdik ni, kita yang menyumbang ni, kita akan dapat murah rezeki. Seorang abang datang jumpa Rasulullah SAW. Abang. Dia kata kat Rasulullah, wahai Rasulullah, adik saya selalu duk follow Rasulullah, duk ikut kuliah Rasulullah, duk tulis hadis Rasulullah. Adik saya mengaji. Saya tak ada masa nak mengaji sebab saya ni bisnes, kerja, berniaga. Tapi adik saya tak mau tolong perniagaan saya. Dia kira mengaji je. Saya pula tak ada masa nak mengaji. Saya duk tajar kehidupan dia, bagi duit poket dekat dia, bagi apa semua, baju semua saya beli. Dia cerita kat Nabi, dia penat kerja, adik dia pula berpenat belajar. Nabi kata tak apalah. Kamu tak ada masa untuk belajar. Kamu duk sarah adik kamu. La'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi Allah murahkan rezeki kamu sebab kamu duk sarah kehidupan adik kamu. Menyara orang mengaji ni, Allah murah rezeki. Perniagaan kamu maju tahu pasal apa? Pasal kamu duk sarah adik kamu yang belajar tu. Jadi Nabi Adam AS, dia faham benda-benda macam ni. Dia tengok Nabi Daud ni seorang yang saleh, cahaya imannya terang. Kalau aku tolong dia, dia pun akan menolong aku di akhirat nanti. Maka Nabi Adam AS memberi umurnya 40 tahun kepada Nabi Daud. Nabi Daud umur dia 60 tahun. Tambah dengan 40 tahun umur Nabi Adam, Nabi Daud meninggal ketika umur 100 tahun. 100 tahun. Dalam keadaan Nabi Daud tak tahu langsung cerita ni, rahsia antara Nabi Adam dengan Allah, dan Allah dedahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud tak tahu ni cerita ni, Nabi Daud tak tahu. Dia ingat umur dia 100. Umur dia 60 aja. Hak ekstra 40 tu Nabi Adam bagi. Dia tak tahu. Ini panggil sedekah rahsia. Rahsia kita bagi, kita tak payah habaq, masuk je. Kalau zakat kena maklum lah.
Zakat kena maklum. Kalau takat sumbangan, sedekah, kita masukkan je. Tak payah habang, tak apa. Apa itu sedekah rahsia? Apa faedah dia? Nabi SAW pernah sebut, sadaqatus sir, sedekah rahsia kita dengan Allah. Kita memberi, orang yang menerima ni tak tahu kata kita bagi. Orang jual boleh. Orang minta gula sekilo, kalau jenis timbang, sekilo lebih. Tentu kita sedekah rahsia. Dia kan tahu, dia ingat sekilo, dia bayar sekilo. Kita bubuh lebih, jangan bubuh kurang. Bubuh kurang, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mengurangkan timbangan. Jangan kurang, bagi lebih sikit. Bagi lebih sikit lah. Orang orang minta sekilo, kita bubuh sekilo lebih. Tapi lah ni gula semua dia packing siap dah no. Gula packing siap dah. Mungkin dia ni bela ayam, dia nak beli dedak. Dedak ayam kan, beli di kedai. Saya nak 5 kilo dedak ayam. Tu timbang ni, dia buh 5 kilo. Tuanglah sikit. Pembeli tak perasan pun, tak sedap pun. Dia kata, okey 5 kilo. Padahal 5 kilo lebih. 5 kilo setengah. 5 kilo tambah setengah kilo. Dalam keadaan pembeli tak tahu. Pembeli bayar tu, bagi duit je. Terima kasih tu, terima kasih pasal jual beli. Bukan terima kasih pasal lebih. Tak tahu. Di situ sedekah rahsia. Nabi sebut, sadaqatus sir, sedekah secara rahsia. Kita memberi, penerima tak tahu. Ataupun kita duduk sebelah kawan kita di masjid, kita bubuh dalam poket dia senyap-senyap. Dia tengah duduk mengaji kitab, dia pun macam mengantuk terlena, kita cucuk masuk dalam poket dia RM10. Dia tak sedar pun, dia balik rumah. Awak ada RM10 ni, duit mana ni? Macam tu. Kadang-kadang orang tolong masuk dalam akaun, kita cek-cek ni, siapa ni? Tak ada nama. Duit mana sesat main ni? Ada orang bayarkan bil elektrik, bil air. Ada orang bayarkan bil prepaid. Tolong bayar. Jadi, siapa bayar masuk macam tu, tak tahu. Baik, sadaqatus sir tutfi'u ghadabur rabb. Nabi sebut, sedekah rahsia itu memadamkan kemurkaan Tuhan. Allah duk marah kat kita pasal kita ada buat dosa dulu-dulu. Allah marah, Allah murka kat kita. Sadaqatus sir, sedekah rahsia, tutfi'u, dapat memadamkan ghadabur rabb, memadamkan kemurkaan Tuhan. Tutfi'u ghadabar rabb, Allah padam, marah Allah kepada kita ni terpadam dengan sedekah rahsia. Baik, ni apa yang kita nak mengaji pagi ni? Nabi Adam buat sedekah rahsia kepada Nabi Daud alaihissalam. Tak apalah. Cuma ada bendanya Nabi Adam bagi, Allah luluskan 40 tahun umur Nabi Adam bagi kat Nabi Daud. Tapi tak buat resit, tak tulis, malaikat tak buat resit. Patutnya buat resit umur Nabi Adam 1000. Ditolak kepada Nabi Daud 40 tahun, Nabi Adam punya umur 960 tahun. Tapi resit tak buat. Bila resit tak buat, dia akan jadi perbalahan di belakang hari. Nabi Adam bila turun ke dunia, dia lupa. Nanti Nabi Adam, malaikat maut nak main cabut nyawa dia umur 960 tahun. Dia macam berbalah dengan malaikat maut. Dia kata, wahai malaikat, bukankah umur aku ada 40 tahun lagi? Aku umur 1000 nah, ni baru 960. Siapa hampa nak main cabut nyawa aku? Dia lupa. Itu kena ada hitam putih lah. Kita memanglah kita boleh bagi hak tu, bagi hak ni. Tapi kalau tak tulis ni, lama-lama kita akan lupa. Setelah umur Adam sudah cukup 960, malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya. Adam berkata, wahai malaikat, bukankah umurku masih berbaki 40 tahun? Pula dah. Malaikat berkata, umurmu sudah tamat. Bukankah dahulu kamu telah memberi umurmu kepada Daud sebanyak 40 tahun? Nabi Adam menyangkal kata-kata malaikat kerana terlupa. Bila malaikat habaq macam ni, Nabi Adam fikir-fikir, dia tak ingat. Dia menyangkal macam mana? Daud, umur aku 1000. Masa bila aku bagi kat Nabi Daud? Daud kot. Macam tu. Duk berbalah, duk bertengkar sikit lah antara Nabi Adam dan malaikat maut. Sebab itulah zuriatnya juga suka menyangkal hujah orang lain. Kita pun macam tu. Kita pun suka menyangkal. Kita pun jenis lupa juga. Suka bergaduh, suka bertengkar. Itu sifat manusia. Macam mana Nabi Adam bertengkar
pertengkaran kecil dengan malaikat. Nabi Adam terlupa. Sebab itulah zuriatnya juga selalu lupa. Nabi Adam tersilap. Sebab itulah zuriatnya juga selalu melakukan kesilapan. Keterangan. Allah telah menetapkan umur makhluk-makhluknya sejak azali lagi. Allah tetap, Allah tentukan. Panggil qada qadar tu kan. Allah tentukan umur kita berapa, mati di mana, pukul berapa, semua tempat Allah tetapkan. Kemudian Allah memperlihatkan kepada Nabi Adam semua zuriatnya. Diperlihatkan juga umur setiap manusia tertulis di antara dua matanya. Ada umur tadi. Tuan-tuan tengok kat cermin, nampak ada umur tuan-tuan, tarikh mati semua ada sini ni, ada belakang. Tak nampak kan? Tengok cermin tu, tengok. Aku mati berapa hari bulan, umur berapa, pukul berapa, tempatnya di mana. Satgi renung kat cermin, tengok dahi. Tak nampak jerawat je. Tak nampak apa pun. Allah tak buka hijab, tak nampak lah. Benda tu ada. Ada tapi kita tak nampak. Mata kita tak nampak. Ada sini ni. Sini. Tengok cermin kan. Nampak? Tuan-tuan tengok dahi saya. Nampak apa? Tak nampak apa pun. Tapi ada. Benda tu ada. Tertulis. Terang ke tak terang pun ada sini. Tengok, kita boleh cek iman kita bertambah ke berkurangan. Kan iman dia bertambah dengan ibadat, berkurangan dengan maksiat. Boleh tengok. Kalau loop kosong terus itu kafir. Orang kafir dia tak ada iman, tak ada cahaya. Kita harap-harap cahaya iman kita ni makin hari makin terang, makin terang. Di tempat itu juga, tempat ni juga terdapat cahaya keimanan. Nabi Adam melihat cahaya Nabi Daud alaihi salam sangat terang. Ia menunjukkan kekuatan iman Nabi Daud alaihi salam. Allah menetapkan umur Nabi Daud 60 tahun. Kira dia umur Nabi Daud ni tak panjang mana lah no. Macam umur umat Nabi Muhammad juga 60 tahunnya. 60 tahun. Tambah umur Nabi Adam 40 tahun, 100 tahun. Umur yang panjang ni umur Nabi Adam, umur Nabi Nuh. Tu panjang. Peringkat-peringkat awal Adam, Nuh, Idris, Hud. Betul kan? Lepas tu umur panjang-panjang. Badan mereka pun tinggi-tinggi, panjang-panjang. Umur pun panjang. Nabi Daud umur 60 je. Sementara umur Nabi Adam pula sebanyak 1000 tahun. Umur dunia. Sebelum dia turun ke bumi. Dia akan turun juga ke mana pun. Pasal Allah dah cerita semua ni, umur-umur ni. Kalau Nabi Adam duduk dalam syurga, dia tak akan dapat lah Nabi Daud, tak akan dapat Nabi Muhammad, tak dapat kita. Jadi kok mana pun Nabi Adam kena turun juga ke bumi. Baru dia akan dapat zuriat. Sementara umur Nabi Adam pula sebanyak 1000 tahun. Lalu beliau berdoa kepada Allah dan meminta izin kepadanya untuk bersedekah 40 tahun dari umurnya yang panjang itu. Permintaan Nabi Adam AS dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Nabi Adam sudah menguasai ilmu matematik sejak di dalam syurga lagi. Tu dia. Asas-asas matematik ni, tolak, potong, tambah. Nabi Adam reti dah tu. Matematik ni ada sejak dalam syurga. 1000, tolak 40, bakinya 960, 60 umur Nabi Daud, tambah 40, 100. Nabi Adam dah reti dah kira-kira tu. Jadi umur Nabi Adam ketika wafat hanya 960 tahun. Kerana 40 tahun sudah disedekahkannya kepada Nabi Daud alaihi salam. Ketika malaikat maut ingin mencabut nyawanya, nanti ada cerita Nabi Adam meninggal dunia, malaikat maut datang, ada yang bawa cangkul, ada yang bawa kain putih,
ada yang pegang botol minyak wangi, tu tanda-tanda dia nak mati tu. Kain kapan pun mereka bawa. Dan mereka mai tu kira package lengkap malaikat. Hak tukang mandi ada, hak tukang kapan, hak tukang gali liang, semua mai rumah Nabi Adam ziarah. Nabi Adam pun dah sakit-sakit dah waktu tu. Ada cerita je, nanti kita akan baca cerita bagaimana Nabi Adam meninggal dunia. Dan dalam keadaan macam tu dia rasa teringin nak makan buah syurga pula dah. Nabi Adam rasa teringin nak makan buah-buahan dalam syurga. Dia rasa teringin nak makan buah. Suruh anak-anak dia pergi cari buah. Anak dia pergi, malaikat mai berselisih kot jalan. Malaikat tanya anak-anak Nabi Adam, "Apa nak pergi mana ni?" Anak-anak lelaki Nabi Adam kata apa? "Kami nak pergi cari buah. Ayah kami tu kempunan, teringin nak makan buah. Bukan sebarang buah, nak makan buah syurga. Mentang-mentang dia biasa masuk syurga, dia teringin sangat, teringin nak makan." Malaikat kata, "Balik cari buah syurga di dunia mana nak ada. Balik. Ayah kamu tu tanda dia nak mati tu. Dia teringin nak makan buah syurga, maksudnya dia teringin nak masuk syurga. Dia nak mati dah tu. Hampa tak usah carilah. Hampa tak payah cari. Keluar pergi nak pergi cari buah." Malaikat kata, "Kami malaikat, pergi balik. Kami pun nak pergi rumah hampa." Tu cerita dia. Jadi, malaikat maut datang bersama malaikat yang tukang mandi, malaikat tukang kafan, malaikat yang ni pun pecah kan. Ada grup semayang, ada grup gali, macam tu. Malaikat main ramai ke rumah Nabi Adam. Yang kita nak cerita di sini ialah bila malaikat nak cabut nyawa Nabi Adam bukan tak mau bersedia, bukan tak mau bagi kerjasama. Nabi Adam kata, umur aku baru 960. Cermat sikit. Aku mati, Allah bagi tahu aku mati umur 1000. Lah baru 960. Ada baki 40 lagi. Kok hampa silap kot. Hampa cek balik. Wahai malaikat, cek balik. Double check. Betul ke aku mati hari ni? Seingat aku umur aku 1000. Lah baru 960. Mana dia tak nyanyuk 960 pun dia tahu umur dia. Lah baru sekarang ni umur aku 960. Ada baki 40 tahun lagi. Malaikat kata, "Dah, Allah suruh cabut nyawa." Tak silap Malaikat pun hurai balik lah. Memang umur kamu 1000. Kamu dah sedekah 40 tahun kepada Nabi Daud. 1000 tolak 40. 960 begitu. Jadi umur Nabi Adam ketika wafat hanya 960 tahun kerana 40 tahun sudah disedekahkannya kepada Nabi Daud AS. Ketika malaikat maut ingin mencabut nyawanya, Nabi Adam bertanya kerana terlupa, "Bukankah umurku masih berbaki 40 tahun?" Malaikat maut segera mengingatkan Nabi Adam tentang cerita di atas. Sebab itulah setiap perjanjian yang dibuat mestilah ada hitam putihnya kena tulis. Nabi kata, "Famin yaumi idzin." Semenjak hari tersebut, famin yaumi idzin. Sejak hari tersebut, syuri'atil kitabatu wasyuhud. Allah mensyariatkan tulis dan saksi. Apa maknanya? Sejak peristiwa Nabi Adam ni, Allah mensyariatkan tulis, perjanjian bertulis, hitam putih lah orang kata, hitam putih, wasyuhud dan saksi. Sunat tulis. Kalau orang hutang kita, banyak mana dia bayar dah, banyak mana dia tak bayar lagi, tulis. Tak tulis lupa. Kadang kita ingat dia lupa. Ada resit lah, senang ada resit. Satu keping kat dia, satu salinan kat kita, senang. Tengok, ada hitam putih. Waris bayar yuran, serupa juga. Dia rasa macam bayar dah. Kalau tak ada resit, kira tak bayar. Dalam kaedah fiqh, bayaran tak kira bayar apa lah, bayar yuran ke bayar apa. Kalau tak ada bukti, kira tak bayar. Kita tak main rasa-rasa bayar dah. Kita cek dalam buku resit kita tak tertulis, dia pun tak buat main resit. Kalau macam tu, dalam bab muamalat, setiap pembayaran, kalau tidak ada bukti, dikira tak bayar. Kalau betul bayar pun, bayar 2 kali ya. Sebab tu kena simpan resit. Yang membayar, simpan resit sebagai bukti. Kita pun tulis resit bagi, jangan mengingat dalam kepala ya. Lama mana nak ingat lagi. Berbalah, dia ni kata tak bayar lagi, dia ni kata bayar dah, dok lagi, tu jam lah tu, tulis senang. Dalam huraian hadis ni, Nabi Muhammad ada sebut famin yaumi idzin,
sejak hari tersebut, sejak peristiwa itu, syuri'atil kitabatu wasyuhud. Allah mensyariatkan perjanjian bertulis dan saksi. Sebab itulah setiap perjanjian yang dibuat mestilah ni sunat lah, bukan wajib. Sunat ada hitam putihnya, iaitu perjanjian bertulis, dan lebih baik lagi jika ada saksi atas perjanjian tersebut. Ada cop Pesuruhjaya sumpah apa semua, lagi kemah lah kan. Ada tanda tangan, cap jari apa semua, lagi kemah. Mimpi mati stamp pula kan. InsyaAllah hak tu perjanjian macam tu tak boleh dipetikai lah di belakang hari. Simpanlah perjanjian tersebut. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Mudah-mudahan ada manfaat daripada kuliah kita pada pagi ini. Apa yang kita belajar ialah sifat pemurah Nabi Adam AS, memberi sedekah umurnya kepada Nabi Daud kerana dia melihat Nabi Daud ni ada potensi. Nabi Daud ni seorang yang saleh. Kalau dia bantu, dia juga dibantu. Dia tolong Nabi Daud, tidak rugi. Tijaratan lan tabur, satu perniagaan, satu pelaburan yang tidak merugikan. Begitulah sifat pemurah Nabi Daud, Nabi Adam. Kemudian disyariatkan perjanjian bertulis supaya kita tidak lupa. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.